Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini insya-Allah kita tengok muka surat 198 ayat 71 dan 72 berkaitan dengan beberapa tips ataupun cara untuk mendapat rahmat Allah dan untuk mendapat kemuliaan serta hikmah daripada Allah. Kenapa kita memilih ayat ini? Kita melihat amalan-amalan yang seharusnya kita mengambil berat. Kerana itu syarat untuk kita mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah ini penting kerana dia, bila dia beri rahmat pada kita, dia telah mencukupkan hidup kita dunia dan akhirat. Rahmat dia lebih kurang al-falah. Al-falah, hayya 'alal falah, kan? Falah ialah suatu kejayaan yang melibatkan tiga perkara. Begitu juga rahmat. Yang pertama, bila kita dapat rahmat ataupun dapat falah ni, kita dapat kehidupan yang cukup di dunia. Kehidupan yang cukup di dunia. Kita ni tak nak hebat sangat, tak nak orang kata masyhur sangat. Sebab orang yang masyhur, yang ramai-ramai, yang hebat lama-lama, dia berakhir juga. Firaun yang terkenal dengan kehebatan dia, akhirnya dibinasakan Allah. Kaum Nabi Nuh dibinasakan Allah. Kaum Ad, kaum Samud yang hebat-hebat dibinasakan Allah. Jadi kemasyhuran, kehebatan dunia ini tidak bererti kepada orang-orang yang beriman. Maka kehidupan yang Allah beri kepada kita yang mencukupkan sebelum kita bertemu Allah itu sebenarnya satu rahmat. Yang kedua, peranan rahmat Allah ialah Allah jauhkan kita musibah. Itu yang penting, supaya musibah-musibah yang berlaku ini tidak mengenakan kita. Amin. Yang ketiga, bila kita mati, kubur kita jadi taman syurga. Allah redha lah tu. Allah redha dan Allah jadikan kubur kita taman syurga. Itu. Jadi itulah yang dikatakan rahmat. Bagaimana kita nak dapat rahmat? Hari ini kita nak tengok dalam surah Taubah ayat 71 dan 72. Firman Allah, kita baca sama-sama untuk kita dapat pahala, mendapat pahala bacaan. Ayat 71 dan 72 muka surat 198. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله
ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. Sadaqallahul azim. Kalau kita tengok ayat terakhir sekali itu, dia kata zalika huwal fawz al-azim, suatu kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung. Apa itu kemenangan yang agung ataupun kejayaan yang agung? Fauz. Fauz ni kalau kita kata dalam pertandingan kita dapat first class lah. First class, nombor satu dalam musabaqah. Orang yang dapat nombor satu dia panggil al-fauz al-azim. Jadi kita hidup ni perlu mendapat al-fauz al-azim. Kalau kita tengok al-fauz al-azim di sini ialah kita mendapat redha daripada Allah. Wa ridwanun minallahi akbar. Kita ambil ke atas sikit. Wa ridwanun minallahi akbar. Redha daripada Allah itu akbar, paling besarlah yang kita perlu harap. Jadi bagaimana kita nak dapat keredaan Allah, dan daripada keredaan Allah itulah yang dikatakan al-fawzul azim, suatu kemenangan, kejayaan yang agung, yang besar. Baik, kita tengok ayat di atas, ayat 71 tu, wal mu'minuna wal mu'minat. Waw ni dan ni maknanya dia dah cerita pasal orang sebelum ni. Orang bukan mukmin. Orang bukan mukmin ni dia disebut dalam ayat sebelum ni orang munafik. Dalam ayat 68 tu, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Ni dah cerita pasal orang munafik laki dan perempuan, dan orang kafir tempat dia neraka jahannam. Kita tak nak cerita yang tu, ada habis dah. Wal mu'minuna wal mu'minat ini. Dan bagaimana pula kita orang yang sibuk mari masjid, duduk sekejap ni, apa kita punya kelebihan? Allah kata al mu'minun lelaki, wal mu'minat mukminat perempuan. Apa dia punya status? Khabar dia. Sebab ini mukminun, mukminat ni subjek, benda yang menjadi tajuk pada kita hari ini. Ba'duhum awliya'u ba'd. Itu beritanya. Sebahagian mereka awliya. Awliya di sini dia panggil nasirun. Nasirun, pembantu, penolong, penguat antara sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Kita ni penolong, penguat, penyokong antara kita ni. Tak boleh berpecah sebenarnya. Kalau ada parti-parti banyak pun bukan parti ni untuk perang dah, untuk memudahkan
gerak kerja agama sepatutnya kan, bukan untuk berbalah. Orang mukmin tak berbalah, orang mukmin tetap bersatu. Tengok, mukminun mukminat ba'duhum awliya. Maknanya perkataan ba'duhum awliya ba'd ni dalam tafsir mengatakan yatanasarun ba'duhum ba'd. Dia tolong, orang ni tolong orang ni tolong orang ni, bukan perang. Itu mukmin. Kalau mukmin ni macam mana? Kita beza dengan Muslim. Muslim ni kadang-kadang dia seorang Muslim tetapi dia tidak mukmin lagi, tak sampai darjah iman. Iman ni 3. Pertama, dia i'tiqad. Yang kedua, dia sebut, iqrar. Yang ketiga, dia amal. Itu mukmin. Ada orang Islam tapi dia i'tiqad bagus, iqrar bagus, tapi amal tak. Itu dia tak cukup. Dia tak cukup syarat mukminun mukminat yang sebenar. Bila sampai ke satu tahap mukminun mukminat sebenar, dia cukup tadi itu. Bila cukup, dia akan ba'duhum awliya ba'd. Sebahagian mereka akan menolong sebahagian yang lain. Tak nampak kekurangan. Tadi kita doa. Kita doa dalam surah Al-Hashri ayat 10. Kan? Wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan engkau campak. Anda terjemah taj'al ni campak. Sebab ja'ala ni dia ambil, dia letak sini. Kan? Apa dia? Ghillan. Rasa dengki, benci, sombong, nak marah ni perangai kita. Tapi mintalah Allah jangan beri pada kita benda-benda yang perangai tak bagus ni. Kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Gitu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Okey, setakat kita nampak ba'duhum awliya ba'd. Ini satu khabar yang Allah Subhanahu wa taala bawa kepada kita, satu perkara yang menjadi satu sabit, ketetapan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dalam perkara apa yang mereka perlu tolong-menolong ni? Ada 6 perkara penting disebut di sini. Yang pertama, ya'muruna bil ma'ruf. Mereka sama-sama gotong royong tolong-menolong dalam perkara ma'ruf. Perkara ma'ruf ni benda ma'ruf dalam hidup sebagai seorang Muslim. Apa dia? Sembahyang ma'ruf, kan? Puasa ma'ruf, tutup aurat muslimat ma'ruf, muslimin, kan? Solat berjemaah ma'ruf, benda-benda ma'ruf ni dia tolong-menolong dalam bab ni, tolong-menolong. Okey, yang pertama. Yang kedua, wayanhauna 'anil munkar. Mereka tolong-menolong sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain dalam mencegah kemungkaran. Dalam keluarga, kan, kita suami isteri tolong-menolong daripada antara satu sama lain dalam mencegah kemungkaran. Kita bagi handphone pada anak-anak kita, tetapi kita guide dia jangan guna handphone itu di tempat-tempat yang tidak baik. Anak kita semua baik. Anak kita ini ada ruang untuk menjadi orang yang terbaik seperti Nabi. Tetapi yang menentukan ruang itu adalah ibu bapa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahir itu yuladu, dilahirkan dalam keadaan bersih suci. Fa'abawahu, maka kedua ibu bapa lah yang akan mencorakkan mereka nak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi kita tengok nilai-nilai pendidikan itu penting kepada anak-anak kita. Baik. Jadi nak halang mungkar. Mungkar ini di hujung jari, tuan-tuan. Mungkar ini di hujung jari. Dulu kita nak cari kemungkaran, kena pergi tempat dia baru jumpa. Sekarang ni dia nak handphone je, segala-gala dia, tulis je ada lalu. Ini yang menakutkan kita, ini yang membimbangkan kita sebagai ibu bapa. Oleh sebab itu ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka kena bantu sebahagian yang lain. Penting. Kan kita ambil anak-anak kita bawa masjid,
kadang-kadang dia duduk sembang guru-guru dia tu duduk main handphone ramai-ramai kan. Jadi perlu kepada bimbingan. Dia bagi masjid dah, tapi dia duduk guna wifi masjid untuk nak tengok cerita-cerita dia. Waktu orang mengajar, dia duduk sama-sama. Tak apalah, tapi kena guide benda-benda dia tengok tu. Setakat dia main apa, kena tengok. Okey. Baik, itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wa yuqimunas salah. Tolong menolong dalam menegakkan sembahyang. Yuqimun, perkataan yuqimun ni ada 3 benda yang kita kena ambil berat. Perkataan itu sendiri. Pertama, wa yuqimun, Allah menggunakan aqama yuqimu. Sembahyang ni berat. Sembahyang ini benda yang orang tak suka, maka kena paksa. Kena paksa diri kita untuk sembahyang. Kena paksa anak kita untuk sembahyang. Kena paksa masyarakat kita untuk sembahyang. Masyarakat kita tidur. Contohnya kita kata tadi, siapa yang bertanggungjawab? YB yang dilantik itu, dia bukan untuk ekonomi sahaja, tetapi dia untuk dunia dan akhirat. Pastikan orang-orang yang di bawah tanggungjawab dia tunai sembahyang. Kalau dia Muslim, wajib dia kena jaga. Bukan itu hak masing-masing, itu keluarga masing-masing jagalah. Tak, dia kena turun pada, dia kena bergerak. Pastikan orang Islam yang mukmin itu kena tunaikan salat. Dari mana kita faham? Daripada perkataan aqama yuqimu. Aqama ni mana benda duk tidur, orang tak sembahyang, dia kena sebagai pemimpin kena bangkit, bangunkan dia, pastikan dia salat. Bukan senang nak jadi pemimpin. Berebut kita cari, kita nak berapa calon di Johor kan, berebut nak pemimpin. Depan Allah nanti setiap orang akan menjadi tanggungjawab untuk menjawab setiap pimpinan dia. Bukan senang, bukan senang. Pastikan manusia ini kembali kepada Allah. Pastikan yang telah kembali kepada Allah menunaikan tanggungjawab, khususnya sembahyang. Urwah ataupun akar umi kehidupan ini ialah Islam. Satu. Dan tiang serinya adalah sembahyang. Kalau kita bina masjid ni, bawah ni dia panggil urwah, untuk kita nak letakkan tiang-tiang ni. Tiang ni sembahyang. Tiang ini sembahyang. Jadi satu nilai wa yuqimun ialah wajib setiap orang kena bangunkan sembahyang. Benda yang tidur. Yang kedua, kita nampak wa yuqimunas salah ini dia datang dalam bentuk jamak plural. Maka kita boleh faham bahawa sebahagian Muslim dengan sebahagian yang lain ini tolong menolong dalam menegakkan solat berjamaah. Banyak dalam Quran menggunakan plural jamak, makna mereka solat berjamaah. Yang ketiga, daripada perkataan yuqimu juga kita boleh faham nilai continuous tense. Nilai continuous tense. Tak boleh tinggal, dia kena sembahyang sentiasa sampai mati. Kan? Yuqimu dia guna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalla 'ala al-an wal mustaqbal wal istimrar. Fi'il mudhari' ini menunjukkan sekarang, akan datang dan berterusan. Maka sembahyang ini jenis amalan yang tidak boleh tinggal selagi nyawa di kandung badan, selagi akal berfungsi. Gitu. Mana kita, kalau kita jumpa yuqimun, aqimu, mana kita boleh faham 3 perkara. Satu, benda yang berat perlu dibangun, benda yang kena buat sama-sama berjamaah, dan benda tak boleh tinggal, dia kena buat berterusan. Begitu juga perkataan yang keempat, iaitu wa yu'tunaz zakat, sama juga, sama dengan pattern wa yuqimu. Wa yu'tunaz zakat, mereka mengeluarkan zakat. Yu'tu, dia bukan zakat ni, bukan jenis benda yang orang minta kita beri, orang tak minta kita tak beri. Tak. Zakat ini ialah kita kena ambil kewajipan zakat, cari orang dan beri. Itu yu'tu dia panggil. Dan zakat ini jangan
merasakan kita beban, kita terbeban, kerana itu hak orang lain, bukan hak kita. Cuma kita diamanahkan sahaja untuk pegang. Yang kedua. Yang ketiga, zakat itu sebenarnya peluang untuk kita bina masa depan yang cemerlang. Kalau tidak ada zakat, kita tidak akan cemerlang. Diceritakan di dalam tafsir tentang orang duduk dalam kubur. Bila dia mati, dia seorang mukmin, al-mu'minuna wal mu'minat ni, dia tengok kubur dia luas, tu jadi luas macam masjid. Ya Allah. Lepas tu bila luas, dia tengok satu pintu itu ke syurga. Nikmat penuh, Allah nikmatnya, sampai tak boleh rasa lagi. Lalu dia minta apa? Dia tanya apa kepada Allah? Ya Allah, mata sa'ah, bila kiamat? Bila kiamat ya Allah? Aqim sa'ah, ya Allah, kau bangunlah kiamat. Buatlah kiamat sekarang ni. Sebab apa aku nak cepat sangat kiamat? Ya Allah, aku nak jumpa mak ayah aku. Aku nak jumpa keluarga aku. Teringat pada keluarga. Dan lagi dia kata apa? Aku nak tengok infak aku yang aku infak itu. Sebab infak inilah, zakat inilah yang memberi kekuatan kepada dia. Itu. Dia nak tengok infak dan keluarga. Allahu Akbar. Maknanya kalau kita balik kampung balik kampung, kita bawa apa? Kita bawa buah tangan kepada mak ayah kita, seronok makan. Maknanya hasil daripada kita bawa, kita usaha di KL ni, balik kampung, buat rumah di kampung tuan kan, seronok. Mak ayah besar rumah. Kenapa buat besar? Anak saya kerja KL, balik dia buat somel ni kan. Di Kelantan kebanyakan gitu. Orang Kelantan ni dia rumah besar-besar, tapi mak dia relax je. Rupanya anak kerja jauh-jauh, balik dia buat rumah, dia ada rumah gitu. Kita begitu juga di syurga nanti. Kita duduk di dunia ni, kita buat amal soleh, kita semayang sungguh-sungguh, kita infak sungguh-sungguh. Bila kita bangun dibangkit besok, kita jumpa dengan mak ayah kita. Mak ayah kita hidup dalam kubur ni mungkin tak cukup markah lagi. Maka anak-anaklah yang akan menempatkan, menyempurnakan. Kita lah anak cucu ni, pakak-pakak. Bila kita duduk dalam kubur, ya Allah, seronoknya jumpa mak ayah. Mula-mula sebelum kita ke syurga, kita diberi peluang untuk bertemu di pintu syurga keluarga kita. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia cari keluarga dia dalam keadaan suka gembira. Bayangkan sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, kalau kita pada waktu itu kita cari mak ayah kita, keluarga kita tak ada bersama kita. Dengar-dengar suara di sebelah itu dalam neraka, ya Allah, bimbang, takut kan? Di mana anak kita duduk dalam penjara, malu dan tak boleh nak selamat dah pada waktu itu. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan rahmati Allah, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, penting untuk dilaksanakan. Orang mukmin dengan mukmin tolong-menolong. Bukan saja orang hidup, orang mati pun kena tolong-menolong. Tahlil yang dibuat oleh kita itu sebenarnya tolong-menolong. Orang kata kita tolong hidup dah, mati tak payah tolong. Tak, tuan-tuan. Ada ayat yang memberi nilai itu. Ayat mana? Ayat 10 surah Al-Hashri. Saya cek beberapa tafsir mengatakan, Allah sebutkan Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ikhwan ni ialah saudara-saudara kita lelaki dan perempuan yang telah dahulu beriman, mukminin, dan dia kembali pada Allah. Kita doa untuk dia. Doa dan buat kebaikan-kebaikan. Jadi antara nilai tahlil yang kita buat pergi rumah kawan-kawan kita sebenarnya nilai untuk minta kepada Allah supaya Allah selamatkan sahabat-sahabat yang ada dalam kubur. Doa pada dia. Kalau tidak, tak adalah doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, tak ada. Itu orang kata tahlil bid'ah. Sebenarnya dia tidak jumpa hujah-hujah yang jelas yang ada dalam Al-Quran.
Banyaklah cerita-cerita nanti, mungkin suatu ketika kita bincangkan. Habis, apa dah? Zakat, amal ma'ruf, nahi munkar, 2, solat berjemaah, 3, wa yu'tuna zakat, 4. Yang kelima, wa yuti'una Allah. Yang kelima, wa yuti'una Allah. Mereka itu kerjasama dalam memastikan semua orang mukmin itu taat kepada Allah. Wa yuti'una Allah. Allah itu objek, maf'ulun bih, benda yang kena taat. Allah wajib ditaati. Macam mana nak taat Allah? Kata ulama, wa yuti'una awamir Allah. Mereka taat segala perintah Allah. Ittaqullah. Itulah taat segala perintah Allah. Wa rasulahu, yang keenam, mereka kena taat kepada perintah Rasul. Sebab perintah Rasul itu wahyu daripada Allah. Maka 6 perkara di sini. Amar ma'ruf, nahi munkar, 2, mendirikan solat secara berjamaah bersungguh-sungguh, 3, menunaikan zakat, 4, taat pada perintah-perintah Allah, 5, taat kepada perintah-perintah Rasul. 6 perkara ini kata Allah, ulaika, ini penting, ayat ini penting. Ulaika, mereka itu yang mukmin, mukminat itu yang tolong menolong antara satu sama lain itu dalam 6 perkara ini, kata Allah, ulaika, mereka itu sayarhamuhum Allah. Sayarhamuhumullah, itu khabar dia. Ulaika subjek, mubtada. Sayarhamuhumullah, satu maknanya dekat. Kalau dia buat kerja gitu tahun ni, ujung tahun ni dia akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa ni dia panggil future yang dekat, masa depan yang dekat. Kalau saufa, lama saufa. Tapi sa yarham, yarham daripada rahimah yarham, orang bersih. Yarhamukallah. Allah buat 6 perkara ini, yarhamuhumullah. Allah akan rahmati mereka. Bila Allah rahmat mereka akan dapat 2 perkara. Apa dia? Innallaha azizun hakim. Aziz, maha perkasa. Azza, mulia. Jadi orang yang mendapat rahmat Allah itu, a'azzahumullah, Allah akan memberi kehebatan, kesempurnaan ekonomi bagus, sosial bagus, masyarakat politik bagus, tak berkelahi. Ini kena jaga 4 ni, 6 ni. Maka strategi kerajaan hari ini kena lihat benda-benda begini untuk ditegakkan dalam sebuah negara yang dengan sebab itu Allah rahmati mereka. Dan bila Allah rahmati mereka, rakyat seluruhnya, a'azzahumullah, Allah memberi kehebatan dalam ekonomi, kehebatan dalam semua bidang. Dan Allah akan lahirkan hukama di dalam masyarakat, orang bijak pandai dalam masyarakat. Apa tu? Sebab Allah hakim. Hakim ni nama Allah. Hasil daripada hakim adalah hikmah. Hikmah ni ada dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha. Allah akan memberi hikmah kepada sesiapa yang hendaki. Siapa orang ni? Orang 6 perkara ni. Wa man yu'tal hikmah, sesiapa yang dianugerahkan hikmah kepadanya, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya ia akan diberi kebaikan-kebaikan yang banyak dalam semua bidang. Ini perancangan yang perlu dibuat oleh setiap keluarga dan setiap calon-calon yang akan banyak sekali calon-calon kan, sebab berpilihan raya kat Johor kan. Jadi sepatutnya dia memikir ni. Kalau dia mikir dah, alhamdulillah lah. Kalau dia hanya untuk kepentingan dunia, tidak ada nilai-nilai 6 ni, dia hanya kebebasan, kenikmatan sekadar dunia, mungkin itu satu penyiksaan dalam hidup dia sebagai pemimpin. Dia akan terseksa, tertekan dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, tengok Allah mula-mula Azizul Hakim, izzah, hebat,
hakim bijaksana. Bijaksana dia mungkin tidak pemimpin, tetapi rakyat dikurniakan Allah orang-orang yang hukama, orang-orang yang bijak pandai. Sekarang ini kita dalam tak pernah berlaku kan, dalam masyarakat kita dia panggil NGO, dia panggil NGO pintar. Ni wujud 2 tahun lepas. Pintar ni ialah satu NGO yang dipelopori oleh keseluruhan pakar-pakar di universiti. Baru buat pemilihan baru ni, pakar dalam bidang ekonomi, oleh pakar-pakar universiti buat kerja, buat kaji selidik untuk bantu sebuah negara. Tak pernah berlaku dalam setakat anda ingatlah, tak pernah ada, kecuali 2-3 tahun yang lepas. Dan sekarang ini masih bergerak, dan saya salah seorang lah, ada mungkin sahabat-sahabat lain ada dalam pintar ini. Kita akan tolong sekiranya kebenaran itu wujud, dan kita akan ma'ruf nahi munkar dalam kerajaan oleh pintar, insya-Allah. Dan NGO-NGO lain lah, NGO lain yang ada Persatuan Ulama dan seumpamanya, kita akan bergerak untuk memastikan negara kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat izzah dan juga hikmah ini. Akhirnya dalam ayat berikut, wa'adallah, orang yang tadi Allah janji orang al-mu'minin, wa'adallahu, hu tu Allah sendiri janji baik. Al-mu'minin kepada mukmin, wal mu'minat juga mukminat, dia Allah janji nak bagi apa? Jannat. Allah janji nak bagi syurga. Syurganya macam mana? Jannat ni taman yang tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah, di sebelah taman itu sungai-sungai, dan mereka hidup di sana khalidin, kekal abadi. Dalam taman tu ada apa? Dalam taman itu ada wa masakina. Jannat itu tak kebun-kebun ni, kebun-kebun buah-buahan, kebun sayur, kebun-kebun lain itu. Tapi selain daripada kebun itu, dia ada masakina. Kalau kita tengok baris tu, jannatin wa masakina tu sama. Wa masakina tayyibah. Allah akan beri kepada mukminat yang tadi itu tempat tinggal yang tayyibah, yang bagus. Subhanallah. Kita balik ke akhirat nanti kena buat rumah pula ke? Kena bina rumah, cari duit? Tak. Semua dah siap sedia. Dia sebut masakin, maskan, tempat tinggal tayyibah yang terbaik. Setiap orang akan dapat satu mahligai, biliknya 70, dan setiap bilik ada isteri. Setiap bilik ada isteri. Siapa ketua dalam isteri itu? Isteri yang ada sekarang, dia akan jadi bos yang akan membuat yang memimpin isteri-isteri ahli syurga. Itu dalam hadis-hadis disebut. Jadi di sini masakinah tayyibah, masakinah ni dia buat dalam kebun ke ataupun ada tempat lain? Fi jannati adni. Dia di taman-taman adni. Taman adni ni ialah taman perumahan. Dia ada taman perumahan, dia ada taman-taman pokok-pokok buah-buahan. Macam mana kita nak bayar? Nak bayar, ya Allah, besarnya rumah, besar ke syurga, besar 7 kali langit dan 7 kali bumi. Dalam surah Al-Imran ayat 133 disebut begitu. Waridwanun, habis itu. Maknanya kita duduk seronok situ. Dan yang paling besar yang kita akan dapat ialah waridwanun minallahi akbar. Redha Allah itulah yang paling besar yang kita harapkan. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah satu kemenangan yang perlu kita harap dan perlu kita tanggung sama untuk mendapatkannya, insya-Allah. Itu saja perbincangan kita pada pagi yang mulia ini. Moga-moga ianya memberi suatu semangat pada kita untuk kita melihat sahabat kita sayang rasa, melihat kawan kita rasa nak tolong. Sekarang ni banjir, kita sama-sama tolong menolong. Sekarang ni COVID, kita sama tolong menolong.
dan doa-mendoa antara satu sama lain, mengharapkan yang telah pergi berada di dalam taman syurga Allah, dan mengharapkan yang belum pergi sentiasa berpandu kepada nilai-nilai seorang mukmin yang telah kita sebutkan tadi dalam hidup kita. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.